Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan majlis dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahumma ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung lagi pelajaran kita, iaitu ayat yang ke-246 belum habis lagi kan? Dan selepas tu kita akan sambung ayat 247. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita ulang daripada awal ayat dulu seperti mana yang telah kita bincangkan pada minggu lepas, iaitu ayat yang ke-246. Siapa peserta baru? Angkat tangan. Hari ini baru sampai. Oh, satu. Ada lagi. Kakak dah dapat diagram dah? Dah, Okey, mari kita terima. A maknanya adakah? Lam tidak. Tara engkau melihat. Ya, engkau tu siapa? Nabi Muhammad. Allah bertanya kepada Nabi Muhammad
untuk memperkukuhkan lagi maklumat Nabi Muhammad, ya, ila al-mala'i, pembesar-pembesar, min Bani Israel, anak-anak lelaki ni mana keturunan Israel, iaitu Nabi Allah Ya'qub. Bani Israel maknanya orang Yahudi, kerana bangsa Yahudi berasal daripada keturunan silsilah Nabi Allah Ya'qub daripada ayahnya, iaitu Nabi Allah Ishaq. Daripada Nabi Allah Ishaq, Ya'qub sampai ke bawah itu akan lahirlah satu keturunan yang dikata Bani Israel, iaitu Yahudi, ya? Bermakna Bani Israel ni banyak di kalangan mereka ni juga adalah orang-orang soleh, iaitu para nabi, ya. Tetapi yang lebih ramai ditonjolkan dalam Quran ialah yang jahat-jahat yang melawan nabi mereka. Nah, okey, pembesar di kalangan Bani Israel min ba'di Musa, sesudah Musa. Maknanya berlaku peristiwa ini ialah sesudah perutusan Nabi Allah Musa alaihi salam dan Nabi Allah Harun. Sebab Musa dengan Harun satu masa dan mereka berdua tu sepupu. Ketika, bermakna ini peristiwa dah berlaku ke belum? Kalau walaupun ada fi'il madhi ke mudhari' ke, dia tetap satu peristiwa yang dahulu, ya, yang berlaku. Qalu, mereka tu siapa? Pemimpin Bani Israel berkata, li nabiyyin, berapa orang nabi? Seorang nabi, ya. Nabi apa? Nabi Samuel atau Syamuel, ya. Lahum, seorang nabi yang diutuskan untuk mereka. Apa yang dia kata? Ib'ats, bangkitkanlah oleh engkau atau utuskanlah oleh engkau, wahai. Engkau tu siapa? Nabi, mana minta kepada Allah, ya. Lana, ya, untuk kami, malikan, berapa orang? Seorang raja, iaitu seorang ketua. Nuqatil, pasti kami akan. Mana dapat pasti itu? Pasti itu adalah terjemahan kepada jawab, ya. Jawab. Apa nak jawab? Apa makna jawab? Pelengkap. Sebab dia telah minta kepada satu, ya, kepada Nabi, dia lantiklah untuk kami seorang ketua. Itu ayat itu masih tergantung. Nescaya kami akan berperang. Itu ayat pelengkap dia, ya. Ada satu janji yang dia dia minta dan dia janji nak buat. Nescaya kami akan berperang fi sabilillah, pada jalan Allah. Qala, dia telah berkata, dia itu siapa? Nabi Samuel itu berkata, hal asaitum, hal, adakah, ya, asaitum, boleh jadi kamu semua. Maknanya ini perkataan meragui, yang meragui komitmen mereka. Sebab mereka berjanji untuk berperang, tapi Nabi Samuel meragui, boleh jadi, ya, boleh jadi. Kutiba, telah diwajibkan. Ia tu tak payah sebut sebab ia tu ialah Alkitab. Jika diwajibkan, alaikum al-qitalu, berperang, alla, bahawa, la, tidak, tuqatilu, kamu berperang, ditakuti bahawa kamu tidak akan berperang. Ini keraguan daripada Nabi Samuel kepada komitmen mereka. Qalu, mereka tu siapa? Pembesar Bani Israel telah berkata, wa malana, apakah, mengapakah kami, malana, atau apa halnya kami, ya. Mungkin yang bahasa Melayu, mengapakah kami mempertikai. Makna ini
kalimah mempertikai. Ya, sebab Nabi kata takut-takut nanti bila diutuskan ketua kamu tak nak pergi perang. Dia orang kata mana boleh, malana, mengapa pula kami, ya, an la nuqatila, an bahawa la tidak, nuqatila, mengapa pula kami tidak mahu pergi berperang fi sabilillah wal hal, sedangkan pada hal, okey, qad ukhrijna, kami telah diusir, min diarina, negeri-negeri kami, wa abnaina, belum lagi tapi dah boleh pula. Sampai mana? Sampai wa je. Ya, belum aja dah dapat jawab. Ini mesti melanggar apa ni, undang-undang Ustaz Nasar ni. Ustaz Nasar tak pergi buat kerja rumah kan? Waqad. Okey tuan-tuan, ini ada dua perkataan yang tuan-tuan sudah maklum. Ya, ini menyambung jawapan ketua Bani Israel yang mempertikaikan mengapa pula kami tak nak pergi perang. Ini wal hal. Ini waw apa dipanggil? Wal hal. Orang Arab sebut wawul hal. Waw tu ialah huruf waw. Ya. Ini orang Arab dia waw macam tu. Wawun. Ya, kenapa tidak ditanwinkan waw ni? Macam biasa, soalan yang tak pernah tak ada. Sebab apa isim tu tak ada alif lam dan tanwin? Mudhaf. Dia, maka ini adalah mudhafun ilaih dia. Wawul hali. Ni waw hal. Ya. Terus orang Melayu tak nak bikin mudhaf ke mudhafun ilaih, lantak akulah dia kata. Yang penting maknanya wal hal. Cakap Melayu wal hal. Sedangkan dalam bahasa Arab ialah waw, huruf waw yang disandarkan kepada fungsi dia, iaitu hal. Hal makna apa? Ya, menceritakan keadaan. Sedangkan ya, jadi kita boleh terjemahkan waw yang ni, waw ini dengan wal hal ataupun dalam keadaan, ataupun kita boleh terjemahkan apa? Pada hal, ataupun kita boleh terjemahkan sedangkan. Ini semua menunjukkan makna waw al-hal. Ya? Kalau tak boleh sangat wal hal, cakap Melayu. Okey? Wal hal qad. Apa makna qad? Sesungguhnya. Qad ini akan jadi haraf apa? Haraf taukid dengan syarat. Ingat syarat minggu lepas? Mesti selepasnya fi'il madhi. Tuan-tuan mesti kenal, selepas dia mesti fi'il madhi. Kalau fi'il mudhari' terus tak tegas. Ya? Kalau perkataan dia qad. Zahabtu. Apa makna zahaba? Zahabtu. Siapa pergi? Zahabtu. Tu. Fi'il madhi, hujung dia tu. Diagram warna kuning. Cuba tengok fi'il madhi kuning. Apabila penambahan di hujung bawah sekali tu, apa dhamir dia? Ana. Apa makna ana? Aku telah pergi. Itu. Bila masuk qad dalam fi'il madhi, maknanya sesungguhnya aku telah pergi ila Kuala Lumpur. Ila Kuala Lumpur. Kata orang Arab dia. Ya. Kalau fi'il mudhari' qad, bila pangkal fi'il mudhari' tu apa dhamir dia? Cuba tengok pangkal dia fi'il mudhari'. Diagram kuning. Pangkal fi'il mudhari'. Kembali bukan selesai kan? Dia
Ini tu. Maka itu ya. Betul. Bawah sekali. Itu adalah simbol kepada ana. Ana azhabu mana? Aku sedang pergi atau aku akan pergi. Kalau qad zahabtu mana apa? Ini baru jadi haraf taukid. Apa makna taukid? Menegaskan sesungguhnya aku telah pergi. Kalau qad azhabu, dia maknanya kadang-kadang aku pergi. Qad azhabu ilal masjid, maknanya kadang-kadang aku pergi masjid, kadang-kadang tak pergi, ya. Tapi kalau kita kata qad zahabtu, sesungguhnya aku telah pergi, itu menegaskan. Qad zahabtu ilal masjid, saya kata bil amsi. Apa makna bil amsi? Semalam. Ya, kita tegaskan betul, aku pergi. Sebab ada orang kata aku tak pergi masjid semalam, kita gunakan qad zahabtu ilal masjid. Jadi maknanya qad ini akan jadi kata haraf apa? Haraf taukid sekiranya selepas dia adalah fi'il madhi. Dan dia akan jadi kadang-kadang, maknanya tidak menunjukkan ketegasan sekiranya selepas dia fi'il mudhari. Itulah bezanya qad. Jadi perkataan yang ada selepas kita fi'il madhi ke fi'il mudhari. Saya pasti akan pergi. Kakak nak guna apa? Tak boleh. Kakak kena guna haraf taukid. Haraf taukid. Saya pasti akan pergi. Tak payahlah guna qad. Sebab qad ini bila masuk fi'il mudhari, dia jadi kadang-kadang aku pergi. Kalau saya pasti akan pergi, ada dua cara. Pertama, sambungkan azhabu dengan nun taukid. Jumpa nun taukid? Haraf diagram warna? Diagram warna apa? Pink. Diagram warna pink ada nun taukid. Cuba sebut haraf taukid pertama. Inna. Kedua qad. Ketiga na. Itu nun yang berpasti tujuh. Okey, kita masukkan nun taukid tu. Azhabu, bila masuk nun taukid dia kata azhabanna. Dia akan jadi pasti saya akan pergi. Ya? Tak? Tak ada. Jangan tahu, nanti terus longgar. Ya? Okey. Kalau nak, ini dia panggil haraf apa ni? Haraf taukid ataupun disebut dalam tu nun. Nun apa? Taukid. Apa guna dia ni? Untuk menegaskan. Nanti kita akan jumpa ya, Al-Quran menggunakan nun taukid di situ. Kalau tuan-tuan nak satu lagi kata penegas, sesungguhnya pasti aku akan pergi. Masuk apa? Lam taukid. Lam. Di sini masukkan lam ni, dia akan jadi apa? Jangan panjangkan la azhab terus aku tak pergi. La azhabanna. Dia akan jadi begitu. Masukkan lam di sini, dia akan jadi la azhabanna ilal masjid hadzal yawm. Apa makna la azhabanna? Pasti sungguh aku akan pergi. Ada dua kata penegas, iaitu kita menggunakan pertama apa haraf taukid? Ni lam taukid. Jumpa perkataan la tak dalam haraf taukid? Dan yang kedua nun taukid. Nampak tak? Jumpa tak? Kalau azhabu, aku akan pergi. Kalau la azhabu, pasti aku akan pergi. Kalau la azhabanna, sungguh pasti aku akan pergi.
Jangan ragu lagi kepada saya. Ya? Jadi maknanya itu kita mempertegaskan dengan kata penegas. Kata penegas itulah dikatakan haraf taukid. Kalau orang tak percaya lagi kat kita, macam mana? 2 kali dah. La, sungguh. Pasti. Azhab, aku akan pergi. Kalau orang tak percaya, tambah satu lagi haraf taukid. Apa? Kau terus orang tak percaya. Inna dia masuk dalam isim. Boleh? Okey. Inni. Boleh. Tapi kena sambungkan dengan saya. Inni la'adhabanna ila al-masjid. Apa makna inni? Sesungguhnya saya. La, pasti. Adhabanna, sungguh-sungguh akan pergi. Ada berapa taukid? 3. Kalau tak percaya juga, jangan bye-bye lagi. Jangan putus asa. Ada satu pilihan lagi. Apa haraf taukid? Tengok. Ya. Gunakan sumpah. Macam mana nak buat? Wallahi. Mesti bersumpah dengan nama Allah. Ni kata penegas. Okey, di sini kalau orang tak percaya juga, lantak kaulah. Okey, cuba terjemah. Ada 4 kata penegas, semua kita sudah masukkan kecuali qad tidak boleh masuk. Kerana qad ni hanya masuk dalam fi'il madhi. Wallahi maknanya demi Allah. Inni, sesungguhnya aku. La, pasti. Tapi jangan panjangkan, kena cakap dengan laju. La azhabanna, pasti benar-benar aku akan pergi. Ila ke al-fasli, ke kelas ini, kelas bahasa. Kalau tak datang memang penipu lah. Jadi maknanya kita sudah memberikan semua contoh penggunaan harf taukid. Ya tak? Tak, dalam Al-Quran ada tak Allah pakai 3 harf taukid? 3 je aku. Ya, 3 sudah memadai untuk berhadapan dengan orang-orang yang ingkar. Tapi 4 tak berlaku lah. Tapi dalam komunikasi boleh. Ya, dalam komunikasi boleh. Inna mana apa inna? Sesungguhnya siapa? Sesungguhnya aku pergi. Tak boleh, sebab inna hanya boleh masuk ke dalam isim. Dia tak boleh inna al-habu, dia tak boleh masuk dalam fi'il. Kena cari isim selepas untuk disambungkan. Misal kata inna, mesti ada. Ini isim kan? Isim kan? Ya ni isim ke fi'il ke haraf? Isim apa? Dhamir apa? Yalah, dhamir apa namanya? Muttasil. Ingat tak? Atau kalau nak bagi nama boleh tak? Inna Muhammadan. Saya kata nama orang kan, innal ustazah. Selepas inna mesti isim. Ya. Boleh? Boleh. Inna Muhammadan yadhhabanna atau la yadhhabanna ila al-masjid. Boleh. Puas hati? Boleh sambung? Boleh. Okey, kita sambung. Nanti banyak sangat hanya nanti pelajaran kita ini ya, waqad. Satu kali. Ya. InsyaAllah ingat, Pak.
Jangan doakan lupa tu. InsyaAllah ingat. Ya, ada soalan? Tak ada ya? Saya. Wallahi ini sesungguhnya aku. Inna mana sesungguhnya dia atau aku. Dia gabungan daripada dua perkataan ni. Inna sesungguhnya campur ya. Ini kemahiran menggunakan dhamir muttasil. Kita mainkan sekejap. Dhamir muttasil. Dhamir muttasil dari warna pink ya. Okey. Cuba jalankan. Sesungguhnya dia lelaki. Inna gabungkan inna dengan seolah-olah yang bertitik inna gabungkan dengan inna. Sesungguhnya dia kan. Innahu huwal ghafurur rahim. Innahu huwat tawwab. Boleh? Innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya dia sudah kembali dalam kata dia tu. Okey, sesungguhnya mereka berdua inna huma. Tapi jangan sebut dua-dua. Kalau disambungkan inna huma, satu harakat ya. Inna huma. Sesungguhnya mereka inna. Sesungguhnya dia perempuan. Sesungguhnya dia berdua. Sesungguhnya mereka semua perempuan. Sesungguhnya engkau lelaki. Innaka. Sesungguhnya kau berdua. Sesungguhnya kamu semua. Sesungguhnya kau perempuan. Inna. Sesungguhnya kau berdua. Sesungguhnya kamu semua perempuan. Inna. Sesungguhnya aku. Inni. Nampak tak ni? Inni. Sesungguhnya aku. Sesungguhnya kami. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna a'tainakal kautsar. Ya. Okey. Tuan-tuan tanya je ya. Tanya kalau apa-apa yang keliru, tanyakan. Kita punya bilangan ni berapa ya? Banyak kursi kosong ya. Minggu depan kita cuti ya. Kata apa ni, pengurusan masjid tidak boleh digunakan ya, sebab kita ada Maulid Rasul. Jadi maknanya kita sambung pada 31 ya. Sambung pada 31 hari bulan. Cuma ada soalan daripada pengurusan kelas, tanya kita selesa tak belajar di sini? Selesa. Wah. Dia orang kata nak masukkan tuan-tuan dalam kelas, tak nak? Kakak seorang yang tak nak. Apa ni? Boleh saya tanya tak? Saya tanya dia orang, siapa yang suka belajar di luar? Angkat tangan. Oh, banyak yang suka kan? Siapa yang tak suka belajar kat luar ni? Oh, sebab terganggu balik. Apa, ada pendirian bagus. Kenapa? Apa ya? Sebab nampak semua ni. Jadi saya serah kepada pengurusan masjid lah. Saya suka kat mana-mana. Saya tak kisah. Yang paling penting tuan-tuan dapat belajar dengan baik, boleh faham apa yang saya cakap. Okey, ya. Nanti kakak buatlah apa-apa. Kalau keputusan pengurusan kelas buat, janganlah bertiga-tiga banyak sangat. Nanti kejap keluar, kejap masuk, kejap keluar masuk, tak jadi belajar. Kita serahlah pada dia orang. InsyaAllah saya pun ikut dia orang. Okey tuan-tuan dan puan-puan, kita terus pelajaran kita. Apa perkataan selepas dia? Waqad ukhrijna.
Okey, mari kita laju sikit. Ukhrijna. Apa makna ukhrijna? Kami telah diusir. Saya nak tanya semula, fi'il apa ni? Fi'il madhi apa namanya? Majhul. Bukan kami mengusir, kami telah diusir. Ini fi'il madhi majhul. Bila fi'il madhi majhul, kita kena cari apa? Naib. Naib fa'il. Sama mencari dia, tetapi sama ada kita cari dhamir apa yang sebenar. Di sini kena cari dhamir yang sebenar. Ukhrijna. Mana apa ukhrijna? Apa dhamir dia? Nahnu. Nahnu. Dialah naib fa'il, tetapi bukan dia pelaku ni. Naib fa'il maknanya dia yang kena lakukan. Kalau perbuatan mengusir, dia ni yang kena usir, kami yang kena usir. Tetapi kenapa dia panggil naib fa'il? Kerana itu cara mencari dia sama cara mencari fa'il. Cara cari fa'il dua kaedah, iaitu cari isim baris depan. Cari isim baris depan. Kalau tak jumpa isim baris depan, cari dhamir yang sebenar atau yang tersembunyi. Begitu juga naib fa'il, sama cara cari dia. Sama ada isim bagi depan ataupun dhamir yang tersembunyi. Nahnu nampak tak? Tak nampak, tetapi simbol pada na ini ialah nahnu. Kalau kita rujuk pada diagram warna kuning, diagram warna kuning tu. Bila fi'il madhi hujung dia na, mesti nahnu. Boleh tak? Okey. Semula cuba tuan-tuan jalankan. Kalau huwa, dia akan jadi apa? Kalau huwa, begitu. Fi'il madhi majhul, huwa ukhrija. Ni. Apa makna huwa ukhrija? Telah diusir. Ia telah diusir. Bukan mengusir. Makna dia tu melakukan perbuatan ke tidak? Tidak, dia yang kena. Dia telah diusir, bukan dia yang mengusir. Dia telah diusir, ukhrija. Cuba jalankan fi'il madhi. Jadi kita jumpalah nanti. Okey, boleh? Okey, cuba jalankan. Huwa ukhrija. Huma. Hum. Ukhriju maknanya apa? Mereka telah diusir. Okey, hiya ukhrijat. Huma ukhrijata. Hunna ukhrijna. Anta ukhrijta. Apa makna ukhrijta? Engkau telah diusir. Antuma. Antum. Anti. Antuma. Antunna. Ana. Nahnu. Apa makna ukhrijna? Kami telah diusir. Kami itu siapa? Bani Israel. Ya, Bani Israel ya. Kami itu mewakili Bani Israel, orang-orang Yahudi yang beriman masa itu telah diusir. Seterusnya, min, mana apa min? Dari diari, negeri-negeri. Dia adalah jamak daripada darun. Dar, darul ihsan, darul khusus, darul salam, dar. Itu negeri. Itu satu negeri disebut dar. Kalau dua, darani atau daraini. Diagram warna apa ni? Hijau. Okey. Semula. Satu negeri disebut darun. Dua negeri darani atau kalau jamak dia? Ni jamak taksir. Dia. Mana nak dapat ni? Dalam kamus. Dar jamak dia diar. Kenapa dia baris bawah? Dari huruf jar. Dia terletak selepas haruf jar. Setuju?
Dia tidak ada alif lam dan tanwin sebab mudhaf. Mana mudhafun ilaih? Nah, kenapa? Dhamir muttasil dengan muttasil melekat. Janganlah sebut banyak kali. Dhamir melekat atau muttasil dengan isim ni ni isim ke? Apa tanda di isim? Baris bawah lagi. Selepas haraf jar mesti isim. Tanwin tak ada pun. Dia dibuang tanwin sebab mudhaf. Okey, DMDI. Ini dhamir muttasil dengan isim sama juga. MI apa? Mudhafun ilaih. Mesti dia jadi mudhafun ilaih. Maka yang ni mesti jadi mudhaf. Okey. Min diyarina maknanya diyarina, negeri-negeri kami. Okey. Sampai situ kita belajar minggu lepas ya. Okey. Seterusnya wa dan abna'i. Abna'i. Itu perkataan yang kita nak bincangkan. Abna mana apa? Dia adalah jamak pada ibnun. Apa makna ibnun? Anak lelaki, anak perempuan? Anak lelaki. Ini satu orang. Sebab tu bila sebut nama kita Muhammad Rusdi bin, sebenarnya Ibnu kalau sebut satu-satu. Ibnu Ilyas, anak lelaki kepada Ilyas. Saya katakan ini satu orang anak lelaki. Kalau dua orang anak lelaki, Ibnani ataupun Ibnaini. Kalau jamak dia abna. Apa makna abna? Anak-anak. Ini dipanggil jamak apa? Jamak taksir. Ya, mana nak dapat? Dalam kamus. Kalau dalam diagram kita ada tak? Ada ditulis saja, tetapi dikosongkan peruntukannya kerana dia tak ada kaedah. Ini hendaklah merujuk yang kosong tu dirujuk kepada kamus ya. Okey. Waw ni waw apa tuan-tuan? Haraf apa? Ataf. Betul? Ataf mana apa? Menyambung cerita. Maka selepas haraf ataf dipanggil apa? Apa tahu? Tak tahu. Ma'tuf. Ma'tuf pula. Ma'tuf ini adalah ada pada diagram warna purple. Cuba guna buka diagram warna purple kita. Diagram warna purple isim. Isim terbahagi kepada dua. Pertama isim apa? Isim mabni. Sebelah kiri kan? Okey, isim mabni maknanya isim yang tebal, tidak berubah barisnya sampai bila-bila masa. Ada berapa? 8. Ada 8. Jumpa tak? Okey, yang kedua dipanggil isim mu'rab. Yang isim mu'rab maknanya dia boleh berubah baris dia. Berubah baris bermakna dia boleh berubah kepada berapa baris? 3 saja, bukannya 10. Ya. Jangan takut pada bahasa Arab ni. Kalau berubah akan lebih daripada 3 baris, depan, atas dan bawah. Kalau isim itu berbaris di atas dan di depan, maka dipanggil isim. Kalau dia baris depan, dipanggil isim apa? Marfu'. Kalau kita tengok isim itu baris depan, dipanggil isim marfu'. Ada berapa keadaan? Ada 6 sahaja. Ya. Kalau isim itu berbaris di atas, maka ada berapa keadaannya? 11. Maka dia isim baris atas dipanggil isim apa? Mansub. Itu isim baris atas. Kalau isim baris atas ada 11 keadaan dia, mesti jawapan yang terkena pada 11 tersebut. Lagi satu, kalau isim itu berbaris di bawah, maka isim itu dipanggil apa? Isim majrur. Ada berapa keadaan isim baris di bawah? 2 saja selepas haraf jar dan
Lepas rafjar dan mudhafun ilaih. Dua je keadaan dia. Kalau isim itu tidak tersangkut pada salah satu daripada tiga, dalam huruf marfu' tak ada, mansub tak ada, majrur tak ada, bermakna dia hanya mengikut baris sebelumnya. Dia tidak ada baris dia yang tersendiri. Dia hanya mengikut baris perkataan yang sebelumnya. Maka huruf ini dipanggil apa? Dia panggil tawab. Kau tak boleh tawabkan. Tawab itu maknanya yang mengikut. Tawabkan. Kau tak boleh tawabkan. Tawab itu jamak pada tabi'. Tabi' satu benda yang mengikut. Kalau tawab ya, iaitu yang mengikut. Ada 4 perkataan yang mengikut. Kenapa kau tak mengikut? Okey, kalau yang mengikut ada 4. Pertama apa? Sifat. Sifat akan mengikut baris. Dia tak ada baris tersendiri. Ya, dia akan mengikut baris mausufnya. Yang kedua apa? Ma'tuf. Ini apa sahaja perkataan yang terletak lepas haraf ataf, maka dipanggil ma'tuf. Ma'tuf bagi apa? Baris, ikut baris. Mengikut. Dia tidak ada baris. Kalau sebelum dia ni diari bagi apa? Bawah, maka dia pun ikut baris bawah. Min diyarina wa abnaina. Kalau diyaruna wa abnauna. Kalau diyaruna wa abnaana, dia akan ikut macam tu. Ya. Ketiga, dan yang keempat badan. Nanti kalau lupa kita. Okey, sekarang ni dia ma'tuf. Ma'tuf ialah perkataan yang terletak lepas haraf ataf. Seperti mana yang kita maklum, 4 haraf ataf yang paling kerap digunakan dalam Quran. Dalam diagram warna pink, apa dia? Pertama, ataf yang paling popular sekali digunakan dalam Quran ada 4. Wa. Lagi lagi au dan fa mana apa? Bukan. Dan itu menyambung. Makna ataf ni menyambung. Kalau maka tu di permulaan ayat ya. Jadi makna dia ma'tuf. Ma'tuf apa saja letak lepas wa, lepas summa, lepas au, lepas fa, maka dia akan ikut baris sebelumnya. Sebab itulah dia baris bawah. Dia baris bawah bukan terletak selepas haraf jar, dan dia bukan mudhafun ilaih juga. Kalau ini dia baris bawah sebab apa? Lepas haraf jar. Itu clear baris dia ya. Tetapi dia baris bawah ni bukan kerana letak lepas haraf jar. Dia letak lepas haraf apa? Ataf. Apa perkataan yang letak lepas haraf ataf namanya? Ma'tuf. Ma'tuf ni baris apa? Mengikut baris sebelumnya. Okey. Kemudian dia pertama dia ma'tuf. Soalan yang kedua, soalan yang sangat popular kan, ini isim ke fi'il ni? Isim Kenapa dia tak ada alif lam dan tanwin? Kalau tuan-tuan tak fikir 80% betul. Tak payah fikir, soalan tu mesti betul jawapannya kalau tuan-tuan kata mudhaf. Cuma kemahiran selepas tu tuan-tuan kena jeling sebelah dia. Kalau tuan-tuan kata dia ni isim, dia bagi bawah sebab ikut kan. Dia tak ada alif lam dan tanwin sebab apa? Mudhaf. Mudhaf syarat dia tak boleh alif lam dan tanwin. Cuma tuan-tuan kena tengok sebelah dia, boleh tak jadi mudhafun ilaih? Nah, boleh tak? Kenapa? Dhamir muttasil dengan isim mesti jadi mudhafun ilaih. Jadi sahlah ini mudhaf. Kalau nak tengok semula dia mudhaf, maka yang sebelahnya mudhafun ilaih. Apa makna mudhaf? Perkataan yang bersandar atau yang nak disandarkan. Perkataan anak-anak nak disandarkan kepadanya, iaitu kepada apa? Kami. Sebab itu dia panggil mudhafun ilaih, perkataan yang disandarkan kepadanya. Negeri disandarkan kepada kami, negeri-negeri kami. Dia dah jadi satu perkataan.
Ya, kalau abna dia telah jadi satu perkataan digabungkan dengan anak-anak kami. Dia mesti disebut dalam satu nafas. Ya, serentak. Tak boleh sebut dalam dua nafas dan tidak boleh juga sakta. Ya. Saya kata min diari na, seolah-olah kita kata daripada negeri-negeri kami dan dia akan jadi macam tu. Dari negeri-negeri kita minum air. Kami dan ya. Lepas tu berhenti sini anak-anak kami, kami apa pula? Dia akan beli sebab dia sudah menjadi satu perkataan yang digabungkan, naklah disebut serentak. Ya, sebab semua mudhaf ilaih memberi satu makna sahaja. Kalau kita sebut kitab disandar kepada Allah, kitabullah, apa maknanya? Yalah, apa itu? Quran, maknanya satu Quran. Kalau kita sebut rasul disandar kepada Allah, Rasulullah, apa tu? Muhammad. Kalau yang kita maksudkan sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita kata Baitullah, rumah Allah, apa maksudnya? Kaabah, maksudnya satu. Ya. Kalau kita sebut negeri, apa daruna, apa maksudnya? Negeri kami, apa tu? Selangor. Selangor. Kalau tu maknanya Selangor. Katalah dar itu makna negeri, ya. Dia banyak makna. Okey, cuba tuan-tuan terjemahkan. Di sini ada sikit permasalahan makna. Bukan. Sedangkan dia petikai kepada Nabi dia tadi. Ya. Nabi kata, kami takut kamu tak nak pergi perang. Dia kata, macam mana tak boleh pergi perang? Ya. Sedangkan qad ukhrijna, kami telah diusir. Ini naib fa'il dia. Nahnu tu siapa? Bani Israel. Kami iaitu Bani Israel telah dihalau, diusir min diarina, negeri-negeri kami. Ya. Wa abna'ina. Macam mana, apa maksud kami telah diusir dari negeri kami dan anak kami? Kami gitu ya. Kalau dalam kitab tafsir, dia mesti bila kita melihat makna dia tu tak kena merujuk kepada tafsir. Ya. Kalau dalam tafsir dia kata kami telah diusir daripada negeri kami dan kami telah diharamkan atau dipisah-pisahkan, ya, dengan anak-anak kami. Makna di kalangan kami kena tangkap, tak jumpa anak. Di kalangan kami kena halau, tak jumpa anak. Itulah maksud dia. Ya, wa abna'ina, bukan kami diusir dari negeri kami dan anak kami. Kami telah diusir daripada negeri kami dan kami telah dipisahkan atau diharamkan daripada bertemu anak-anak kami, sehingga kami terpisah-pisah oleh kaum kafir masa itu, iaitu tentera apa? Jalut. Masa itu buat kafir yang menganiaya atau menzalimi mereka dipanggil Jalut, di bawah kepimpinan Jalut. Ya, nanti kita akan tengok ada satu kepimpinan yang dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka ini. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Selepas tu ini ada tanda wakaf tak? Apa dia? Qaf ke sad? Sad. Bermakna sad tu makna apa? Wasal. Apa makna wasal? Sambung. Aula, lebih baik. Bermakna ayat ni boleh berhenti tak? Boleh, ya. Tetapi kalau nafas panjang, sambung. Sebab ayat selepas dia berkaitan maknanya. Tetapi telah sempurna lafaznya. Kalau kita berhenti ayat tu memang sudah sempurna lafaz. Tetapi cerita dia belum habis, ya. Kalau nak berhenti sini boleh, nak sambung terus pun boleh. Ya, bergantung kepada nafas kita. Tapi sini dah panjang dah ni. Okey, seterusnya tuan-tuan, fa. Apa makna fa? Maka. Haraf apa tu? Haraf istinaf. Kenapa? Permulaan ayat. Kalau ataf? Penyambung.
ya, dua-dua ni boleh ya. Kalau nak tengok saya punya buku boleh lah. Tapi kadang-kadang saya sebenarnya ada dua rujuk buku untuk ni. Kadang-kadang dua buku pun tak sama. Satu kata istinaf, satu kata ataf. Tak apalah. Siapa kata ataf bermakna dia menyambung lalu. Maknanya ni bukan maka, tapi siapa terjemah maka bermakna dia pada permulaan ayat. Sebab ayat ni dah sempurna, ni kira mula semula. Maka lamma, mana apa lamma? Lamma, tahu mana lamma? Tatkala. Isim ke fi'il ke haraf tu? Isim apa? Isim zaraf. Zaraf apa? Zaraf zaman ke makan? Ketika, tatkala, semasa. Zaraf zaman tetapi tidak ada dalam kita punya ni. Ada? Lamma. Oh, last sekali ada. Alhamdulillah. Sebab saya ni tak dapat memuatkan keseluruhan isim zaraf dalam kita punya diagram. Sebab isim zaraf banyak Lamma ada tatkala. Dia adalah isim zaraf. Zaraf apa? Zaman. Tatkala. Dia adalah isim isim zaraf. Okey, seterusnya kutiba. Kataba ke kutiba? Kutiba. Okey, cuba tuan-tuan tengok Kalau pattern ini fi'il madhi. Fi'il madhi biasa dipanggil fi'il madhi maklum. Maklum mana apa? Diketahui pelakunya. Dia akan jadi kataba. Apa mana kataba? Huwa kataba, dia telah. Tetapi dalam ayat kita ni bukan menulis, mewajibkan. Ada dua makna, menulis ia juga, mewajibkan ia juga. Mewajibkan. Okey, kalau kita tengok diagram kita, kalau sifir, dalam bab sifir, diagram warna kuning, ini kolom untuk nombor 1, fi'il madhi maklum, dan kita tukar kepada kolom nombor 11, fi'il apa? Madhi majhul. Fi'il madhi majhul, kolom nombor 11, jemput tak? Kalau fi'il madhi maklum bunyinya fa'ala, kalau majhul fu'ila. Kalau kataba kutiba. Baca betul kutiba. Fi'il madhi majhul kutiba. Apa dhamir dia kalau fi'il madhi? Huwa. Huwa mana apa? Ia telah diwajibkan. Kalau tuan-tuan ada sikit kerajinan, kalau ada sikit saja kerajinan, tuan-tuan disyorkan juga untuk mendapatkan CD saya di tempat-tempat lain, supaya tuan-tuan nampak benda yang sama saja yang saya tekankan, cumanya ayat dia lain-lain. Cumanya kadang-kadang saya tekan di tempat tu lebih kerana saya tengok tempat itu dia nampak tercangat-cangat sikit. Jadi saya tekan. Kalau tuan-tuan nampak gembira aja, saya tak tekan. Dia akhirnya cikgu kena tengok muka nak mulut dia. Jadi kadang-kadang tuan-tuan berpura-pura nampak suka je, tapi tak faham. Jadi kena tunjukkan. Jadi saya akan terangkan. Mungkin penjelasan saya di kelas kita ini bermanfaat untuk orang kelas lain. Sebab mungkin ada beberapa orang kelas lain tu macam kita dia punya ketidaktahuannya. Jadi kalau rajin boleh tengok pelajaran saya pada 4 kelas yang sama level dengan di Johor Bahru, di Bandar Baruda, Bandar Baruda, Bandar Baruda. Kemudian kelas saya yang kedua di Baitul Qura, ketiga di Dewan Komisi Perumahan dan yang keempat di sini, kelas kita di sini. Dia sama level, kelas
mulakan dalam ayat-ayat yang lain ya. Kalau ada masalah. Kalau tak ada masa, datang saja di sini ya. Jangan kontak, insya-Allah. Tapi syarat dia kalau tuan-tuan tak faham, nanti saya akan cuba jelaskan. Jangan takut ni seorang bodoh. Saya tahu memang orang belajar sini tak berapa pandai ya? Jadi memang kami memang bersedia dengan semua soalan ya? Termasuk soalan-soalan yang kadang-kadang pelik, tidak pernah ditanya orang. Itu kita biasa, sebab kita mengajar orang yang baru nak ya, insya-Allah. Jangan takut. Okey, kalau kataba dia telah mewajibkan, kalau kutiba Dia telah diwajibkan. qara'a, mana apa qara'a? Dia telah dibaca. Ia telah membaca. Membaca. Kalau ia telah dibaca, Qur'a. kalau qara'a dia akan jadi quri'a. Ia telah dibaca. Wa idza quri'al Quran fasta'in billah. Ya, kalau perkataan dia apa dia? Alimah. Apa makna alimah? Ia telah mengetahui. Kalau ulimah, ia telah diketahui. Ini dia telah mengetahui. Dia telah tahu. Ini ia telah diketahui. Ada benda yang diketahui ya. Pattern dia macam ni. Kutibah. Cumanya macam tadi kita kata, kalau kita jumpa fi'il apa ni? Fi'il apa? Fi'il madhi majhul. Jumpa sekali lagi, cuma pattern dia ada sikit penambahan Kita kena cari apa kalau jumpa majhul? Naib fa'il. Fa'il bagi depan. Kalau naib fa'il mesti baris depan juga. Mesti tahu kalau ia telah difardukan. Apa yang difardukan? Ada tak isim baris depan selepas dia? Nak cari naib fa'il kena cari ke depan. Ada tak? Apa dia? Al-Qitalu. Falamma kutiba, selepas tu alaihim. Apa makna alaihim? Ke atas mereka. Menggabungkan dua perkataan. Pertama, ala haraf apa? Haraf jar. Kedua perkataan him, maknanya mereka itu dhamir apa? Dhamir muttasil. Dua ni perkataan yang saya tandakan X. Tuan-tuan mesti kuasai. Okey, cuba terjemahkan semula. Lamma, manakala, tatkala, kutiba, ia tak boleh sebut dah sebab benda yang diwajibkan ada disebut. Telah diwajibkan. Alaihim, dah ada belum naib fa'il dia? Belum. Naib fa'il bagi apa? Bagi depan. Mana dia? Al-Qitalu. Hujung dia ni. Ni bagi depan ni. Sebab tu dia panggil apa? Dia bagi depan. Kenapa dia bagi depan? Naib fa'il. Kalau orang Melayu nak cepat faham, tangkap naib fa'il. Falamma, maka tatkala, kutiba, telah diwajibkan, al-qitalu, berperang, alaihim, ke atas mereka. Falamma kutiba alaihimul qital, maka tatkala telah diwajibkan, difardukan peperangan itu yang dia orang minta nak berperang bila? Bila nak berperang? Bila kami ada ketua. Lantik ya Nabi. Ya, kami terima, pasti kami akan pergi perang. Maka tatkala diwajibkan kepada mereka berperang. Ayat ni dah sempurna belum? Maka ayat itu dipanggil apa? Syarat. Syarat mana apa? Dia kena ada jawapan. Ialah apa mana syarat tu? Syarat jika. Syarat maknanya tergantung. Bukan cakap Melayu ni. Syarat ni cakap Arab. Makna ayat syarat sampai sini, maka tatkala difardukan kepada mereka berperang, itu ayat tu ayat tergantung. Dalam bahasa Arab dipanggil ayat syarat. Maka dia perlu kepada ayat apa? Jawab. Jawab tu makna apa?
Pelengkap. Okey, jangan fikir Melayu terus nanti tak boleh faham. Sebab jawab tu bukan makna jawapan, tetapi jawab itu makna pelengkap. Falamma kutiba alaihimul qital, lepas tu tawallau. Okey, tuan-tuan, ini saya nak bagi tahu dia adalah fi'il madhi, tuan-tuan. Fi'il madhi. Setuju tak? Ada kekeliruan tak kalau saya kata fi'il madhi? Ada. Sebab apa? Pangkalnya ta, betul? Sepatutnya kalau alif, nun, ya, ta, mestilah fi'il. Okey, hari ni kita nak bagi tahu. Cuba tuan-tuan tengok seksyen 1 sampai 12 tu. Ada tak fi'il madhi yang bermula daripada huruf ta? Cuba cek. Ada tak? Ada. Seksyen nombor berapa? 9. Nombor 9 bunyinya lagi seksyen berapa? 10. Juga fi'il madhi dia bermula daripada ta. Ada lagi? Ada 2 fi'il madhi dalam seksyen kita yang bermula daripada ta. Jadi tuan-tuan kena boleh terima juga perkataan ni fi'il madhi kerana ada 2 pattern fi'il madhi memang menggunakan ta. Jadi maknanya ini adalah fi'il madhi sifar 9. Sifar 9 macam mana bunyinya? Ta. Tengok betul-betul pattern dia, tafa'ala. Maka kalau perkataan kita di sini dia akan jadi tawal la. Tawal la. Ya dia tidak dapat berbaris kerana alif atau waw atau ya, 3 huruf tu. Alif, waw, ya, bila di hujung dia tidak ada baris, tak dapat dibariskan, maka dia tak panggil tawal la. Tawal la, jadi panjang 2 harakat. Tapi pattern dia sama tak? Sama. Pattern dia sama. Okey, mari kita jalankan fi'il madhi ni. Okey, tawalla makna dia telah, makna dia lah. Huwa tawalla, dia telah. Apa? Siapa dia tengok dalam makna perkataan? Dia telah berpaling. Berpaling makna tidak mahulah. Okey. Cuba tuan-tuan jalankan fi'il madhi ni. Tapi dia ada masalah sikit sebab ada ya. Nanti insya-Allah buku saya akan tolong tuan-tuan untuk menunjukkan macam mana menjalankan fi'il madhi yang hujung dia tidak ada baris ni. Okey, ikut saya dululah. Diagram fi'il madhi, terbalikkan sifir tu. Ikut fi'il madhi, diagram warna kuning, terbalikkan sifir, bukan sifir Sifir yang 1 sampai 12. Sebaliknya ada 4 diagram fi'il madhi, mudhari' dan amar Okey, ikut yang ni. Okey, huwa tawalla. Huma tawallaya. Hum tawallau. Nampak tak tu? Tawallau. Hum tawallau. Mana apa? Mereka telah berpaling. Ayah. Mengusir tadi. Okey. Okey, hum tawallau. Hiya tawallat. Huma tawallata. Hunna tawallaina. Ada. Kalau tuan-tuan betul sampai hunna, akan betul sampai ke bawah. Semua lai ujung dia Okey, hunna tawallaina. Anta tawallaita. Antuma tawallaituma. Antum tawallaitum. Anti tawallaiti. Antuma tawallaituma. Antunna tawallaituna. Ana tawallaitu. Tawallaitu. Apa makna tawallaitu? Aku telah berpaling. Nahnu tawallaina. Huwa tawal la. Jangan tak boleh naik pula. Naik semula macam biasa.
huwa tawalla. Tetapi tawallau makna mereka telah berpaling. Berpaling maknanya tadi kata kalau nanti ketua kami akan berperang, maka apabila difardukan berperang, mereka telah berpaling, mana tak mau pula. Inilah perangai orang Yahudi yang nak ditonjolkan oleh Allah Ta'ala di dalam ayat kita ya. Kita berhenti berehat. InsyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw